Imal ada, Ustaz Imal. Hari itu lari nak baca doa. Ustaz Imal? Senyap terus. Hai Imal, Imal. Okey, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oh. Okey, so tak ada yang jawab lagi soalan sains ni. Soalan nombor 10. Soalan mengeksperimen. Belum Kalau belum, kita mulakan sesi soal jawab lah nanti. Tolong respon lah supaya kelas nampak hidup lah Tak adalah syok sendiri cikgu seorang cakap Jadi kita teruskan. Cikgu akan ulang soalan 10, 11, 12 ni banyak kali. Sebab soalan ni berkenaan memerlukan teknik menjawab. Awak betul-betul kuasai betul-betul kuasai, dapat jawab dengan baik lah. Walaupun tak tahu eksperimen tu buat macam mana. Okey. Sebab kadang-kadang buat eksperimen dalam kelas pun tak ingat. Lagi kan yang eksperimen yang kita tak sempat buat. Alright. Jadi kita mula dengan kita teruskan dengan soalan nombor 10 ini. Okey, so semua rujuk buku modul yang masing-masing dah dapat lah. Kalau yang belum ambil tu, pergi ambil secepat mungkin sebab kita akan gunakan sepenuhnya modul ini okey, sepanjang bulan 12 ni lah. Kemudian bulan 1 tu lain pula ceritanya. Okey, jadi kita mula dengan baca statement. Jadi seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni, pattern soalan dah mula berubah. Kalau dulu dia pendek-pendek dia punya penyataan dia. Jadi sekarang ini adalah statement dalam bahasa Inggeris statement ataupun penyataan masalah ataupun situasi lah. Situasi ini akan membawa kepada penemuan konsep sains. Awak baca dulu statement ni dan cuba ingat apakah konsep sains yang tengah diperkatakan. Okey, jom sama-sama kita baca. Dua orang pelajar berjalan di pantai. Didapati kasut tumit tingginya. Perempuan ni. Takkan Imal ataupun Syakir pula. Kasut tumit tinggi Terus tenggelam ke dalam pasir. Sedangkan rakannya yang memakai kasut sekolah boleh berjalan dengan baik. Siapalah pergi ke pantai pakai kasut tumit tinggi ni? Siapa ni? Nak melawar pun tak agak-agak Situasi ini menunjukkan bahawa tapak kasut tumit tinggi mempunyai luas permukaan yang kecil, mempunyai tekanan yang tinggi berbanding dengan tapak kasut sekolah yang mempunyai luas permukaan yang besar. Okay? So sekarang cikgu minta seorang cuba menjawab apakah konsep sains yang sedang diperkatakan dalam situasi ini. Tolong seorang. 5C, 5G, tak kisah. Senyap dah. Jawablah seorang. Okay. Come on. Jawab 5C, 5G. Konsep apa? Dah ada dalam ayat tu. Konsep apa yang sedang diperkatakan? Tak boleh nak jawab. Luas permukaan. Luas permukaan. Okey, siapa tu? Zuri. Ya, okey, luas permukaan. Okey, tak apa. Lagi jawapan lain? Daya tekanan dengan daya tekanan. Tekanan. Okey. Ada kat situ kan. Jadi, sekarang konsep sains yang sedang diperkatakan adalah tekanan.
tekanan, dan juga kaitannya dengan luas permukaan. Okey, kasut tumit tinggi. Alamak buruknya. Kasut tumit tinggi macam tu. Okey, so dengan kasut sekolah. Boleh lah halal lah lukisan tu. Okey, jadi kat mana dia punya luas permukaan tadi? Ni kan luas permukaan. Allah. Luas permukaan. Alright. Jadi dua keywords yang kita perlu fahamkan tadi. Okey, iaitu keywords luas permukaan. Okey, tak sampai kecil pun tak apa. Maksudnya luas permukaan. Kita ambil dua tu, luas permukaan. Alright. Dengan tekanan. Okey. Jadi hipotesis awak nak bina perlu ada apa? Kelas? Perlu ada apa? RV dengan F. RV dengan MV. Okey, mesti kaitkan MV dan RV. Okey, dan tak boleh hipotesis umum. Contoh hipotesis umum, kita sekarang dua perkataan yang kita tekankan tadi kan. Luas permukaan dengan tekanan. Okey, jadi tak boleh gunakan hipotesis umum. Contohnya tekanan luas permukaan yang berbeza mempunyai tekanan yang berbeza. Okey, tak boleh. Kita mesti spesifikkan. Iaitu kalau luas permukaan kecil macam mana? Luas permukaan tinggi macam mana? Okey. Jadi sebenarnya hipotesis kat sini ada bahagian ayat awak boleh copy terus. Siapa boleh bagi tahu bahagian mana awak boleh copy terus? Copy untuk jawab bahagian analisis. Analisis pula, hipotesis. Yang bahagian mana? Luas permukaan yang kecil mempunyai tekanan yang tinggi berbanding tapak kasut sekolah yang mempunyai luas yang besar. Okey, bagus. Okay, terima kasih. Okey, jadi bahagian ni tak boleh. Apa tak boleh? Sekejap. Text highlight. Tak boleh. Kita ambil highlight lah. Okey, jadi kita ambil daripada sini kan. Luas permukaan yang kecil mempunyai tekanan yang tinggi berbanding dengan tapak kasut sekolah yang mempunyai luas permukaan yang besar. Andai kata awak tak boleh fikir lah. Tak boleh fikir lah nak guna ayat macam mana. Awak boleh copy kat situ terus sebab kat sini awak perhatikan ada MV. MV yang mana MV? MV adalah yang kita boleh manipulasi kan. Maksudnya kita boleh manipulasi, kita boleh ubah. Ini apa soalnya? Okey, kita boleh ubah. Okey, ini saiznya kita boleh ubah. Bukan saiz, luas permukaan. Luas. Apa jadi? Okey, luas permukaan. Jadi luas permukaan ni kita boleh kontrol. Maksudnya kita boleh kontrol kita nak luas permukaan besar ke, kita nak luas permukaan tinggi kecil. Jadi itu adalah MV. Luas permukaan adalah MV. Luas permukaan yang besar pun MV. Dan RV-nya tekanan. Okey, ini adalah RV. Okey. Jadi
ada beberapa hipotesis awak boleh jawab. Yang pertama, hipotesis berdasarkan situasi ini, cerita pasal tapak kasut. Iaitu tapak kasut tumit tinggi mempunyai luas permukaan yang kecil. Tapak kasut tumit tinggi akan menyebabkan tekanan yang tinggi. Kasut sekolah pula akan menyebabkan tekanan yang tinggi. Itu berdasarkan situasi. Kalau berdasarkan konsep, kita cerita terus luas permukaan dan tekanan. Okey, jadi kita tengok skema jawapannya. Okay. Alright. Jadi ini adalah antara hipotesis yang diterima. Okay. Luas permukaan kecil. Jadi ini adalah MV. Tekanan tinggi. RV ni tengok betapa ringkasnya awak boleh buat hipotesis. Luas permukaan besar, tekanan rendah. Ini MV untuk kecil. Ini untuk MV yang besar. Kalau awak copy terus tadi ayat yang cikgu highlightkan dengan warna hijau tadi, awak ceritakan dua-dua terus. Tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau tak cerita langsung. Okey, nampak? Ini berdasarkan konsep. Iaitu konsep tekanan. Yang 3 dan 4 ni pula adalah berdasarkan situasi. Maksudnya situasi sekarang kita cerita pasal kasut kan. Tapi RV dia kat situ kebetulan sama tekanan. Okey, so macam itulah. Untuk situasi, untuk hipotesis, awak boleh buat berdasarkan situasi. Situasinya kasut. Kasut tumit tinggi, tekanan tinggi. Kasut sekolah, tekanan rendah. Ataupun konsep tekanan tu sendiri yang awak belajar dalam kelas, iaitu luas permukaan kecil, tekanan tinggi. Luas permukaan besar, tekanan rendah. Macam paku kan. Paku kalau kita ketuk, dia akan masuk ke dalam. Sebab tekanan dia tinggi. Berbanding awak ketuk apa-apa yang tumpul. Okay. So, selesai untuk hipotesis. Okay, saya harap ada soalan terus tanya. Kalau tak ada, cikgu teruskan ajak. Ada panggilan dari ni. Okey, kita teruskan. Ada panggilan tadi. Alright. Jadi seterusnya, diharap semua dah kuasailah cara jawab hipotesis ya. Seterusnya adalah ini memang pattern soalan nombor 10. Mula-mula hipotesis berdasarkan penyataan ke atas ni. Penyataan ke atas boleh jadi lukisan, boleh jadi diagram, gambar rajah, boleh jadi ayat panjang macam ni Ayat dia boleh jadi panjang lagi Jadi baca 2-3 kali Okey, jadi seterusnya barulah konsep sains yang kita perkatakan di bahagian situasi tadi akan diuji dalam eksperimen B. Macam tu soalan nombor 10 Dia cerita pasal konsep situasi di atas. Lepas tu soalan B, macam mana kita rancang eksperimen nak menguji konsep tersebut Alright. Jadi kat sini yang pentingnya awak jangan gunakan kasut. Ada setengah pelajar dia terbawa-bawa masalah ini. Situasi ini dibawa sampai ke B. Maka eksperimen dia gunakan kasut.
Jangan Eksperimen kita sekarang adalah menggunakan bongkah. Okay. Dah on mic belum? Sudah. Menggunakan bongkah kayu bersaiz 3 cm dan 3 cm darat 1 cm. Plastisin. Pemberat berjisim dan rajasanya. Alright. Okay, jadi kita highlightkan bongkah kayu, plastisin. Ini kita nak letak bahagian mana? Yang kita highlightkan ni. Ya kelas. Kita nak letak Senarai rajas. senarai radas. Nak tambah apa? Radas lain ni agak-agak nak tambah apa? Okay, kita tengok eksperimen ni. Kita nak guna bongkah kayu. Bersaiz 3 cm, 3 cm. Bongkah. Okay, nampak? Ada dua bongkah. Okay, 3 cm, 3 cm, 3 cm darat 1 cm. Maksudnya, okay, 3 cm darab 3 cm. Macam tu. Ya, lagi kecil. 3 cm. Macam lain pula. 3 cm darab 1 cm. Maksudnya 3 cm, 1 cm. Macam itulah lebih kurang. Okay. Untuk menguji hipotesis anda. Okay. Jadi sekarang ada plastisin. Right. Bila ada plastisin, mestilah kita nak ukur kedalaman lekukan tadi. Maksudnya nak ukur kedalaman lekukan. Jadi untuk ukur kedalaman agak-agak radas lain tu mesti ada apa? Kita fikir terus. Untuk mengukur mesti ada apa? Siapa tak? Oh my. Okay, teruskan. Mesti ada apa? Sihat. Pembaris. Alright. Okay. Bagus. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama. Tujuan eksperimen. So, tujuan eksperimen mestilah ada perkataan untuk mengkaji. Untuk mengkaji MV dan RV. Jadi, apakah MV tadi? MV adalah MV tadi luas permukaan. Lepas tu RV dia tekanan. Untuk mengkaji apa? Macam mana nak susun ayat? Maksudnya sekarang biasanya yang awak boleh bina secara semakin ni kan? Semakin besar luas permukaan ni awak boleh gunakan hubungan. Maksudnya mengkaji hubungan antara luas permukaan dan juga tekanan yang terhasil. Okey, jadi kita tengok skemanya. Okey, kalau melibatkan hipotesis yang awak boleh guna semakin tu, awak boleh gunakan ayat hubungan, mengkaji hubungan antara luas permukaan dengan tekanan. Jadi skemanya kat sini mengkaji kesan, dia guna kesan. Cikgu suggest tadi hubungan sama je lah. Yang penting ada luas permukaan MV dan tekanan ni RV. Itu yang penting. Kalau awak tak boleh nak buat ayat yang cantik pun, mengkaji luas permukaan longkah kayu dan juga tekanan yang terhasil pun boleh. Ayat tu orang faham. Awak kaji sekarang luas permukaan dan juga tekanan. Right? Yang penting ada MV dan RV. Okey, jadi pemboleh ubah. Okey, soalan ini dia tanya senaraikan okey, satu dah settle, satu markah dah. Satu markah dah dapat. Hipotesis tadi satu markah dah. Dua markah dah. Jadi sekarang kenapa cikgu ulang soalan nombor 10 ni? Sebab awak boleh skor soalan A walaupun tak ingat eksperimen tu macam mana. Hipotesis satu markah. Tujuan satu markah. Walaupun tak tahu eksperimen, dua markah dah. Pun boleh ubah. InsyaAllah ada pada gambar pada penyataan tu. Dah jumpa tadi kan dua pun boleh ubah, MV dan RV. Jadi awak perhatikan sini dua markah.
Maksudnya awak dapat 2 pemboleh ubah, dah okey lah, dah cantik. Okay. Tapi soalan 2019 dia minta manipulasi dan bergerak balas saja. Okay. Jadi kat sini uh, awak boleh senaraikan 3. 3-3 tapi maksima tetap 2 markah maksima tetap 2 markah. Jadi MV kita dah gariskan tadi, MV luas permukaan kan? MV. Manakala RV tekanan. Dah settle lah 2 markah awak dekat pemboleh ubah. Okey. Cuma yang dimalarkan. Siapa boleh bagi pemboleh ubah dimalarkan? Ada pada senarai bahan daradas. Come on, cepat. Berat. Saya ni tipu dah betul. Berat jisim. Pemberat jisim. Berat jisim. Jisim pemberat. Pemberat tu alat. Jisim dia tu dia punya berat lah. Susah sikit berat dengan jisim sebenarnya berbeza konsep fizik. Maksudnya jisim pemberat. Okay, jisim pemberat ada kat sini kan. Okay, ada kat sini Allah. Jisim. Okay, jisim pemberat. Ataupun awak tak tahu nak tulis macam mana ayat, tulislah pemberat berjisim 500 gram. Pun boleh pemberat berjisim 500 gram. Kita tengok skema jawapannya. Ya. Siapa tu? Tu budak-budak serta. Ingat kau siapa? Kalau jawab jisim bongkah kayu. Dia tak sekolah radio. Tengah jawab apa dia? Jisim bongkah teruskan. kayu. Tak dengar, jisim? Jisim bongkah kayu. Jisim bongkah kayu. Okey, kita tengok jisim bongkah kayu. Kita tengok soalan ni Jisim bongkah kayu. Okey, bongkah kayu sekarang kita memang gunakan dah berbeza dah. 1 3 cm dan 3 cm. Tahu? Jadi isi padu dia dah lain lah. Jadi mungkin kat situ pun bongkah kayu tu pun dia punya jisim dah lain dah. Jadi sekarang kat sini tak terima jisim bongkah kayu. Okey. Memang tak boleh sebab bongkah kayu ni sebenarnya MV. Jadi kalau jawab untuk yang malar, tak boleh lah. Nampak? MV kita ubah. Satu luas dia 9 kan? 9 cm persegi. Yang ni pula 3 cm square. Itu adalah MV. Jadi awak tak boleh jawab pada CV constant. Okay, jelas Salah. Tak boleh. Okay, jadi jisim pemberat. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Awak cukuplah jawab luas permukaan bongkah kayu. Ataupun kalau tertinggal bongkah kayu setakat luas permukaan pun insya-Allah boleh. Sebab memang kita manipulasikan luas permukaan. Tapi yang lebih tepat adalah luas permukaan bongkah kayu. Tapi luas permukaan saja pun dah diterima. Tapi jawapan terbaik ada bongkah kayu lah. Fokus kepada radas. Okey, ataupun saling balik bongkah kayu bersaiz 3 cm darat 3 cm dan 3 cm darat 1 cm. Saling balik yang ada pada radas. Okey. Lepas tu bergerak balas. Tadi kita dah jumpa dah awal-awal bergerak balas ada pada soalan ni kan. RV tekanan. Jadi dah mudah sekarang. Sebab tu soalan nombor 10 ni awak buat banyak latihan Banyakkan latihan soalan nombor 10. InsyaAllah dapat 10 markah. Dah membantu untuk skor lah untuk kertas 2 ni. Okey, bergerak balas tekanan. Okey. Jadi maksima 2 markah. Kalau awak betul 3-3 pun still 2 markah. Kalau betul 1 markah lah. Okey, jadi ini yang kita ukur plasticine tu kedalaman lekukan. Okey. Ataupun tekanan. Okey, sekarang dah dapat lagi 2 markah. Okay.
1 markah, 2 markah. Oh, radas tambahan tadi dah kan? Sorry. Tadi 1 markah dekat apotisi settle. 1, sini 1, sini 2. 1, 2, 4 lah. Radas tambahan tadi dah dapat dah. Salin balik semua. Salin balik semua. Tambah 1 alat pengukuran yang sangat penting untuk mengukur kat sini. Kita perlukan pembaris. Kan? Kita perlukan pembaris. Okay, so salin semua. Nampak digariskan kat situ. Pembaris. Okay. Digariskan kat situ pembaris maksudnya wajib ada. Kalau awak sekadar saling yang diberi tu tak dapat markah. Kalau lupa perkataan pembaris, alamak aku lupa dah apa nama benda yang mengukur tu Okey. Boleh cuba nasib menjawab alat pengukur tapi agak mustahil lah kan. Perkataan pembaris tu lupa alat pengukur. Okey. Tapi jangan gunakanlah kalau ingat pembaris tu, jangan gunakan alat pengukur ni saja je. Kemungkinan diterima lah. Okey, jadi seterusnya prosedur lah yang agak susah nak dapat markah seandainya awak lupa macam mana dijalankan eksperimen tersebut. Jadi kat sini 4 markah. Jadi ada 4 point. Cikgu gunakan P1, P2, P3, P4 Jadi P1 ni macam mana awak nak susun alat tu. Jadi mestilah kita letak bongkah kayu. Mana plastisin? Ni plastisin kan? Okey, kita letakkan bongkah kayu ke atas plastisin. Jadi anda kata ni jawapan pelajar. Markah pertama cikgu boleh bagi kat sini daripada gambar raja. Dia letakkan plastisin, bongkah kayu ke atas plastisin. Jadi ini adalah mestilah prosedur yang pertama. Jadi cikgu bagi P1. Okey, letakkan bongkah kayu ke atas plastisin yang berbeza. Alright. Lepas tu, yang pertama tadi macam mana kita nak set up kan? Mula-mula kita set up benda yang bukan manipulasi, macam mana yang manipulasi. Kita letakkan manipulasi tadi. 1 bongkah kayu 3 darab 1 bongkah kayu 3 cm darab 3 cm melalui lukisan. Yang kedua, awak nak dah ada pemberat, mesti nak letak pemberat. Jadi kat sini ini markah kedua, P2. Ini daripada lukisan baru tau. Mesti berlabel. Walaupun buruk mana pun lukisan awak, pemberat tu tak nampak macam pemberat pun, label. Pemberat 500 gram. Plastisin, label. Bongkah kayu, label. Semua berlabel. Okay. Lepas tu, kita letakkan dah tadi. Alright. Lepas tu dah letak, kita biarkan beberapa minit. Kalau nak buat ayat beberapa minit pun boleh. Biarkan beberapa minit. Tapi itu mungkin ada markah lain. Tapi kat sini poin-poin yang penting adalah P1, P2. Lepas dah letak pemberat, mesti kita nak alihkan. Yang alih perasan tak ada kat sini. Alih awak tak boleh buat secara lukisan kan. Kalau nak buat pun jadi panjang pula ceritanya lukisan tu. Jadi barulah cikgu akan tengok ke bawah prosedur. Letak bongkah kayu bersaiz. Okey, dah diberi. GR ni maksudnya given. Diberi. Diberi kat mana? Dekat gambar raja. Dah beri. Ni pun given. Jadi tak ditanda lah. Just garis tulis given. Okey, yang ni seterusnya lepas kita dah letak, kita alihkan. Ini P3. Poin yang ketiga, alihkan. Poin keempat, mestilah ukur. Mengawal, mesti ada prosedur mengawal pemboleh ubah bergerak balas. Macam mana kita nak ukur? Nak mencatat, nak merekodkan pemboleh ubah bergerak balas kat sini. Mestilah kita ukur kedalaman lekukan yang terhasil. Kalau ada gambar dekat gambar rajah tadi, diberi juga. Contoh, dia buat gambar rajah selepas tu ada lekukan. Lepas tu dia buat pembaris lah. Tapi susah lah. Jadi, 2 markah pada gambar rajah dapat kat sini. Okay. Kalau tak ada gambar rajah, cikgu akan bagi kat sini P1,
Cikgu akan bagi kat sini 2. Tapi sebab dah diberi pada gambar rajah. Alright. Lepas tu, dia gunakan 3 cm darat 1 cm dulu ayat dia kan. Maka kat sini, pada gambar rajah ini, cikgu boleh bagi dia ulang. Dia sebenarnya ulang lah. Digunakan 3 cm darat 1 cm, ini adalah sebenarnya P5. Sebab pada gambar rajah dia gunakan berbeza-beza. Jadi itu adalah point untuk pengulangan. Point untuk pengulangan. Jadi sini pun cikgu tulis given lah sebab dah ada kat atas. Jadi maksima 4 markah walaupun dia dapat 5 P5. P1 sampai P5. Okey, ada soalan kat sini? Ada soalan? Tak ada? Sebab tak buat lagi kan? Tak ada? Boleh faham awak punya susunan P1, P2, P5 tu tak semestinya ikut susunan ni. Okay? Jadi pemeriksa nanti dia akan carilah poin-poin tersebut. Jadi kesimpulannya, gambar rajah boleh bagi markah. Tak perlu color, tak perlu lukisan 3D, 4D just gambar rajah tu mesti berlabel lah. Okay. Okay, dan the last one. Jadi kat sini kita dah selesai kaedah prosedur. Alright. Kaedah ataupun prosedur 4 markah dan penjadualan data. Okay, tadi dah selesai 4 markah. Dah 9 dah. Markah ke-10 adalah penjadualan data, yang mana nampak ramai dah faham cara nak buat penjadualan data. Mesti labelkan sebelah kiri apa? Sebelah kiri kelas? Sebelah kiri ni apa? Sebelah kanan dia apa? Cepat-cepat. Habis awal, kita tamatkan awal. MV, manipulasi, dan juga sebelah kanan adalah RV. RV kenapa kita biarkan kosong? Kenapa? Lah, perempuan semua jawab, yang lelaki ke mana? Kenapa kita biarkan kosong? Saja nak test. Sebab tak dapat hasil lagi. Apa? Sebab belum dapat hasil. Imak ke tu? Sebab belum dapat hasil. Maksudnya eksperimen tak dijalankan lagi. Kita baru merancang. Okey. Terima kasih. Okey. RV biarkan kosong. Tetapi MV awak kena tulis. Okey. MV kita tadi adalah saiz ataupun luas permukaan bongkah kayu. Okey, sama ada kita buat saiz dia, ini saiz sebenar, atau kita buat dalam bentuk perkataan. Bukan dua-dua. Salah satu. Kalau awak dah guna saiz, sini pun saiz lah. Kalau awak gunakan perkataan, permukaan kecil, permukaan besar, cukup macam tu. 1 markah. Jadi selesai kat situ. Jadi yang awak sepatutnya boleh skor boleh skor tanpa hilang markah lah maksudnya. Awak boleh hilang markah maksudnya boleh lah kiranya kalau tak ingat markahnya boleh hilang pada prosedur je. Sebab tak ingat prosedur buat macam mana. At least dapat 2 markah jadilah. Macam mana awak kontrol MV, macam mana kontrol RV, ukur ke, catat ke, rekodkan ke, macam tu. Jadi banyakkan soalan nombor 10 ni dan cuba dapat maksima 10 markah. So yang wajib betul lah, wajib dapat markah untuk soalan macam ni. Bertindan-tindan lah kalanya. Kita ulang lagi sekali lagi. RV, hipotesis. Untuk B, tujuan, pembeli ubah, senarai bahan teradas dan penjadualan data. Sebab apa penjadualan data? Sebab kalau awak dah berjaya jawab pembeli ubah, maka awak boleh buat table tu. Sebab kita tahu sini MV, sini RV. Dan isikan MV ni. 1, 2. Okay. Jadi, selepas ini ada soalan Kelantan kalau tak silap. Jadi, cuba buat dulu. Kali ni cikgu nak
tengok jawapan masing-masing. Yang ni cikgu lupa sebab hari Senin kan. Hari Ahad, Sabtu Ahad dah lupa nak bagi tahu nak buat ke tak buat. Jadi selepas ini kita nak bincang soalan nombor 10, soalan Kelantan. Awak dapat Terengganu Kelantan kan? Betul ke? Betul. Alright. Betul. Jadi boleh buat terus soalan-soalan soalan nombor 10 Kelantan. Boleh send kat cikgu. Andai kata cikgu dapat banyak jawapan, cikgu akan just record lah. Cikgu record, cikgu upload, awak boleh tengok bila-bila masa. Kita boleh fokus kepada soalan lain. Yang penting buat dulu. Buat dan send kepada cikgu. Kalau cikgu rasa nak buat kelas, bincang, cikgu buat. Kalau tak, cikgu record, cakap seorang-seorang pun jadilah. Then awak boleh rujuk kemudian. Kita sesuaikan dengan keadaan semasa lah. Itu secara online. Alright. So, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada, lemah je. Yang lelaki ada berapa orang? Sekejap tengok attendance. Cikgu gunakan auto capture untuk attendance ni. Tunjuk sikit. Aku tak boleh tengok. Okey, cuba bacakan. Fazrul Hilmi. Amjad, ada Amjad lagi baca tasbih kafarah dan surah wal asri. Ayuni. InsyaAllah. Belum lagi Jad. Sabar. Nak tengok siapa datang ni. Berapa ramai? 17. Okeylah. Alhamdulillah ramai lah juga. Aini Sofia pun ada. Iman, Atika, Kristina, Nur Farahin. Okey. Okay, terima kasih semua. Syakir pun ada. Syakir Adha pun ada. Senyap Syakir hari ni. Okey, so lagi sekali ulang buat soalan Kelantan tadi. Nombor 10. Okay, soalan nombor 10 tolong buat, send kat cikgu. So sekarang keadaan kita sekarang memerlukan kita belajar cara macam ni. Kita pulun je setakat mana kita boleh buat kan. Alright. Okay Jad, Amjad, kau tak ada soalan? Amjad, lama tak dengar suara Amjad. Baca tasbih kafarah Jad dan surah wal asr. Dia dah tak ingat. Ke left terus Amjad. Jad, Lain tak kuat cikgu. Amjad. Ya saya. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Saya lain tak kuat cikgu. Lain tak kuat. Allah. Tak apa, baca je. Surah Iman lah, Iman. Baca je. Macam ni lah. Okay. Tak boleh nak suruh. Okay. Kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi. Okey, terima kasih semua atas kehadiran hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, jangan lupa soalan nombor 10 Kelantan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.